Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sudah masuk bab nasihat yang ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Yang minggu lepas, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Jadi minggu ini, ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Fandi, qra'. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat ketiga. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali bila sudah diamalkan. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis, bankrupt pada amalnya, dan janganlah engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu itu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Okey, baik, sekejap. Janganlah engkau jadi orang yang muflis. Maksud orang muflis tu bankrupt pada amalnya. Ilmu banyak, belajar sana belajar sini. Ijazah zikir banyak, ambil daripada habaib, pada masyayikh, pada asatidz, ustaz-ustaz. Tetapi suka ambil ijazah itu, ijazah ini tapi tidak mengamalkannya. Kemudian apa yang dipelajarinya itu tidak diamalkan. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa'. Lagi satu, tanda ilmu yang tidak bermanfaat, seseorang itu apabila dia sudah belajar, dia rasa diri dia hebat, kemudian dia, kalau ada sedikit guru dia dulu, dia pernah belajar dengan salah seorang guru ni, kemudian dia kata pada orang ni, hati-hati. Ini ada berlaku di kalangan para asatidz juga, para ustaz. Bukan kata para ustaz tidak kena cubaan ini, ustaz juga ada kena cubaan, sama manusia. Maka apabila ada satu fitnah melanda kepada guru itu, mereka kata apa? Oh, aku tidak pernah belajar daripada si fulan. Sebenarnya dia pernah belajar dengan si fulan tu. Itu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak ada meresap di dalam hati. Lagi satu cerita daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu, ketika beliau masih muda lagi, bersama seorang sahabatnya, Abu Ishrun dan juga Saqa. Ada sebut Saqa, ada sebut Ibrahim. Dua orang inilah, mereka hendak pergi. Ada riwayat menyatakan mereka berjumpa kepada guru mereka, mau ziarah guru, ataupun mau ziarah kepada seorang syekh yang besar yang dikenali sebagai seorang wali. Kemudian dua sahabat, dua teman Syekh Abdul Qadir Jalani ini, mereka bertanya kepada teman yang pertama tadi, Abu Ishrun ataupun Saqa, engkau apa yang akan kau lakukan apabila bertemu dengan syekh ini? Dia kata apa? Aku akan bertanyakan satu soalan kepada syekh ini, yang mana soalan ini dia tidak akan dapat jawab. Dia nak test syekh ni. Apabila tidak dapat jawab, orang akan kata, wah, dia tahu soalan, dia nak tanya soalan itu, dan dia kata apa? Dia tahu jawapannya, dia nak test. Dan orang akan kata, aku alim, aku lebih bagus daripada dia. Lagi muda lagi, setahun jagung. Yang kedua, ditanya, Ibrahim ataupun apa? Teman Syekh Abdul Qadir Jalani, apa yang engkau akan lakukan? Aku juga akan bertanyakan soalan untuk melihat sedalam mana keilmuannya. Satu, hendak menjatuhkan syekh itu. Lagi satu, hendak test keilmuan syekh itu. Berapa ramai yang jadi begini sekarang? Duduk dalam majlis, nak lihat ustaz. Mungkin sekarang COVID, lihat YouTube atau Zoom. Nak test,
nak mencari kesalahan. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, maksud hadis itu, barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya. Sedangkan dalam surah Al-Hujurat Allah sebut apa? La tajassasu. Jangan kau mencari-cari kesalahan. Siapa yang mencari-cari keaiban saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia di dalam rumah. Ini masalah. Jadi apa yang jadi? Mereka bertanya apa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani? Apa yang akan kau lakukan pula apabila bertemu Syekh ini? Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu menyatakan, maksudnya itu, aku akan berziarah untuk mengambil barakah Syekh ini. Aku ingin meminta doa daripada Syekh ini. Ikhlas. Pergilah mereka berziarah kepada Syekh ini. Yang pertama tadi, mereka tiba di buka pintu, Syekh tidak mau keluar dahulu. Apabila Syekh keluar, buka pintu, dengan marahnya Syekh kata, engkau, aku sudah sediakan soalan, aku sudah sediakan jawapan untuk engkau. Teman yang pertama tadi. Aku sudah sediakan jawapan untuk engkau. Jawapannya begini. Belum ditanya lagi. Aku melihat ada kekafiran, kekufuran di tulang rusuk engkau. Engkau akan mati kafir. Yang kedua, Syekh kata, engkau juga, aku telah sediakan jawapan untuk engkau. Aku melihat masih ada lagi dunia di dalam rusuk engkau. Engkau akan dihempap oleh dunia. Maksudnya dunia datang. Balak itu, balak dunia. Kita dengar cerita ni, kita lihat dunia datang bagus lah. Itu penyakit. Kita pula ada cinta dunia. Sedangkan hari Rabu saya ada keluarkan satu hadis ni. Apa hadis ni? Ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Wa tulabuha kilab. Dan orang yang menjadi hamba-hamba dunia ni, cinta sangat dunia, adalah anjing-anjing. Hadis Nabi SAW. Nabi gunakan anjing. Jadi kita termasuk manusia ataupun anjing. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jalani pula. Syekh ini berjumpa, dia kata, ya Sayyidi, ya zuriat Rasul, sebutlah zuriat Al-Hasan. Dia puji-puji, Syekh ni puji. Aku melihat semua orang beriman akan dapat manfaat ilmu daripada engkau, dan kaki engkau akan berada di tengkuk para awliya. Jadi ketua para wali. Dia doakan, Datuk Syekh Abdul Qadir Jalani minta doa, dia doakan ni. Itu yang dia kata, kaki kamu akan berada di tengkuk, di leher-leher para wali-wali. Sebab itu dapat gelaran Sultanul Awliya. Mereka pulang, benar yang pertama itu, istana menjemput yang pertama itu untuk berdebat di dalam istana dengan seorang padri Kristian Nasrani. Sebelum berjumpa dengan padri itu, tiba-tiba temannya Ibnu Saqa ataupun Abi Ishrun, saya lupa, berjumpa dengan seorang wanita yang beragama Nasrani, anak kepada seorang padri juga kalau tidak silap. Dia dah jatuh cinta, fall in love head over heels. Kemudian tidak dapat juga, sehingga dia masuk Nasrani, barulah wanita ini menerimanya. Jadi dia menggadaikan agamanya kerana seorang wanita. Yang pertama. Yang kedua, harta Baitul Mal apa semua diamanahkan kepadanya. Itu satu balak yang benar, baru mereka lihat benar. Apa jadi Syekh Abdul Qadir Jalani, kita semua maklum. Jadi inilah ilmu yang bermanfaat, kita dapat serap. Bagaimana hendak mendapat ilmu yang bermanfaat ini? Ilmu yang bermanfaat hanya dapat dengan adab. Ya, sebab itu Syekh Al-Husaini, seorang ulama yang besar, menyatakan apa? Bil adab tafhimul ilm. Dengan adab kamu akan dapat memahami ilmu. Apabila seorang memahami, dia akan mengamalkannya. Ya. Dan bagaimana seorang itu memahami, dia dapat mengamalkannya apabila ilmu itu meresap di dada, seperti pepatah Arab, ilmun fi sudur la fi futur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan-tulisan, baca tulis.
Jadi itu ilmu yang bermanfaat. Sebab itu kita doa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Teruskan Fandi. Umpamanya kalau seseorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat pandai dalam peperangan, lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerangnya, maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakannya sudah cukup untuk menangkis serangan singa itu? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ianya digunakan oleh tuan yang memiliki senjata itu. Maka begitulah keadaan seseorang yang telah mengetahui ratusan ribu masalah ilmu tetapi ia tidak beramal dengannya. Maka segala ilmunya tidak akan bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Sama pula keadaannya dengan seseorang yang diserang sakit demam panas dan sakit kuning, yang biasanya ia dinasihatkan meminum ubat sakanjabin dan kashkab, maka tidak akan hasil sembuhnya kecuali dengan meminum ubat tersebut. Baca yang bawah tu apa tu? Sakanjabin dan kashkab. Bawah dia tu sejenis ubat-ubatan yang merupakan campuran dari cuka dan madu atau apa jua yang manis dicampur dengan yang masam. Kashkab sejenis ubat-ubatan yang merupakan campuran dari cuka dan madu atau apa jua yang manis dicampur dengan yang masam. Teruskan. Dalam hal ini disebutkan suatu syair dalam bahasa Parsi. Baca maksud dia je. Bahasa Parsi. Artinya, seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminumnya. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Okey, sekejap. Jadi ilmu ini bukan untuk show. Kan ada cerita Junaid Al-Baghdadi, kitab ni Junaid Al-Baghdadi yang sebelum ni. Jadi daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang telah bermimpi dengan bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi waktu tidur. Lalu orang tu bertanya kepada Imam Junaid dengan katanya, apa kabar engkau wahai Abul Qasim? Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi sebut, ni masa ni Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia. Sebenarnya telah hilang segala ilmu-ilmu yang zahir, bahkan juga telah hilang ilmu-ilmu yang batin, dan sudah tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin juga. Seorang ulama sudah meninggal dunia, kemudian bertemu di dalam mimpi pula juga. Ulama ini dia berhujah, dia boleh patahkan debat, patahkan hujah-hujah orang, ahli debat. Kemudian ditanya apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu terhadap dirimu, maksudnya itu. Jadi disebut ilmumu bagaimana? Yang dulu kau debat, kau hujah, dia pegang, dia tiup debu, ilmu itu jadi debu. Jadi ilmu ini apakah untuk dihujah atau untuk diamalkan? Untuk diamalkan. Kalau itu bolehlah baca kitab Ihya Ulumuddin. Dia cerita ni jilid 1, dia sebelah atas, sebelah kiri. Macam Ustaz Adi Hidayat tapi sebelah atas kiri pasal dia Ihya Ulumuddin sini rak. Tingkat pertama sebelah kiri, tempat rumah saya je lah. Teruskan Fandi. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa li insani illa ma sa'a. Surah An-Najm ayat 39. Maksudnya, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Buku ni ada tak insani ataupun apa? Dia alif dia ada tertinggal tak? Ada tertinggal itu alif. Dia typo. Wa an laisa lil insa, sin alif, insani illa ma sa'a. Sungguhnya manusia itu tidak akan mendapat sesuatu
kecuali apa yang diusahakannya. Terus lagi. Dan firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Maksudnya, maka siapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Apabila kita melakukan perkara yang soleh, kan, itulah innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu solihat. Jadi tidak cukup dengan iman sahaja. Talk Melayu, orang Arab kata kalam fadhi, cakap kosong, omong kosong. Saya beriman pada Allah. Dia tidak cukup hanya dengan beriman di dada, dia beramal soleh, dizahirkan. You have to show your love lah. Kemudian kita berusaha sesuatu itu yang kita dapatkan. Apakah pasti kita akan dapat? Apa? Ya, tapi ini janji Al-Quran, janji Allah. Tapi itulah kita balik pengharapan kita hanya kepada Allah. Dengan amalan kita ini, kita bukan ditipu dengan amalan kita, dengan solat tahajud kita, dengan solat sunat kita, solat awabin, solat duha dan macam-macam lagi, dengan zikrullah, dengan salawat. Kita jangan tertipu. Itulah kita, pengharapan kita hanya kepada Allah. Kita zikir ni sebenarnya, hakikatnya zikir ini menuju kepada Allah. Kita untuk Allah. Selawat untuk dekat pada Nabi SAW. Hakikatnya untuk dekat kepada Allah. Ada kucing? Daripada mana kucing? Tak pernah ada kucing. Jadi apabila hendak dekat dengan Allah, kita zikir ini sebenarnya untuk melembutkan hati kita yang karat dan kotor. Apakah kita berzikir dengan beribu-ribu itu kita dapat dekat pada Allah? Tidak guna kita zikir beribu jikalau kita pengharapan selain daripada Allah. Faham ya? Zikrullah. Sebab itu saya selalu syorkan untuk selawat. Sebab apa? Dalam selawat itu dijanjikan bebas daripada api neraka. Ada bilangan dia, bukan selawat 10 kali, ya. Selawat adalah salah satu-satunya amalan yang dilakukan dengan riak, yang dilakukan dengan tidak dengan lalai, tetap diterima. Bagaimana diterima? Apakah akan terus lalai? Sebab tu saya suruh tingkatkan selawat. Mula dalam 100, kemudian 200. Sebab Nabi SAW sini ada sebut, man salla alayya alfan marrah haramallah jasaduhu 'alan nar. Ya, ada lagi satu, man salla alayya alfan marrah fi kulli yawm atau kama qala, bunyi dia seakan-akan gitu, siapa yang berselawat ke atas aku 1000 kali pada setiap hari, zahamat katifi ala babil jannah. Shoulder pula, apa tu, bahunya dan bahuku berlaga di pintu syurga, masuk sama dengan Nabi. Jadi apabila seorang masuk dengan Nabi SAW, mula-mula dia 100, dia tidak konsentrate, kemudian dia tingkat lagi, akan dikikis, sebab itu janji Allah melalui lisan Nabi SAW. Itu yang baru boleh lembut, boleh kita konsentrate. Mula-mula kita selawat tak konsentrate, nanti orang cakap tak ikhlas, tak guna. Engkau tak tahu hakikat selawat itu apa. Jadi kita sebenarnya beramal ini, beramal soleh, satunya untuk melembutkan hati kita. Apabila hati lembut, barulah kita sedar bahawa kita ni hamba. Apabila sedar kita ni hamba, barulah senang untuk dekat pada Allah. Faham ya? Jadi apa yang kita pelajari ini, kita amalkan. Jangan saya cakap hari ni berbuih mulut aku, I don't gain anything. Adab sebagai guru mengajar, salah satunya ni Kak Ayu tanya ada adab belajar kan, saya sebut tentang guru dulu. Salah satunya, kau nak kumpulkan banyak, termasuk Imam Ghazali punya apa semua, kumpulkan banyak. Adab sebagai guru yang mengajar ialah bersabar dengan murid-muridnya. Setiap murid ada setiap kerenah perangai. Dan guru adabnya ialah bukan untuk macam menunjuk power kepada murid, bukan. Guru mengharap doa murid.
Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Seperti kalau guru itu sudah tidak ada, muridnya menyatakan namanya kepada rahimahullah. Tengok guru, ya, yang orang hati bersih saja tidak akan pijak kepala guru. Faham? Saya bukan cakap untuk diri saya cakap untuk semua guru. We gain nothing except we are asking for Allah's ridha. Itu saja. Itu saja. Beradab dengan guru, banyak manfaat untuk si murid. Kerana murid akan mendapat futuh, akan memahami ilmu. Apabila memahami ilmu, pasti dia amalkan. Itulah ilmu yang manfaat. Itulah yang dia usaha. Siapa punya mikrofon tu? Itulah yang dia usaha, dia akan dapat dengan usahanya itu. Ini yang saya, besok kita fiqah, hari Jumaat saya mula tasawuf, kerana mengikut hadis Nabi, al-adabun fawq al-ilm. Tasawuf ni adab. Kemudian kata Imam Malik apa? Ta'alamul adab qabla an tata'alamul ilm. Pelajari adab sebelum kamu pelajari ilmu. Ilmu adab juga. Esok ilmu fiqah. Jadi untuk senang resap, hari ini tasawuf, besok fiqah. Sebab tu saya arrangekan, saya susunkan begitu. Teruskan Fandi. Dan firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jazaa'an bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ha? Ada sadaqallah? Surah At-Taubah ayat 82. Maksudnya, balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Dan firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surah Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus, itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai gantinya. Ini bagi orang yang melakukan amal soleh dan juga mereka beriman dan juga beramal soleh. Teruskan Fandi. Dan firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Surah Al-Furqan ayat 70. Maksudnya, kecuali artinya tidak masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh. Jadi sebentar ya. Ada orang kata kalau macam ini susah sangat jadi orang yang berilmu. Kita makin tahu banyak, kita kena amalkan. Kita tak payah berilmu lah. Tidak. Kita amalkan. Itu yang Nabi sebut dalam satu hadis dalam kitab Arba'un Nawawi. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa amartukum bihi ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa amartukum bihi fa'tu minhum mastata'atum. Apa yang aku tegah kamu daripada melakukan, jauhi. Fa'tu minhum mastata'atum. Dan apa yang aku perintahkan kamu untuk lakukan, lakukanlah, amalkanlah. Maksudnya itu semampu kamu. Mastata'atum. Kita cuba sedaya upaya. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu itu, mereka dihancurkan, kaum-kaum sebelum kamu itu dihancurkan, dihapuskan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Mereka itu banyak persoalan sangat, macam benda yang tak patut ditanya, dan mereka banyak bertelagah dengan nabi-nabi mereka. Sebab itu mereka dihancurkan. Macam kaum Bani Israel dengan Nabi Musa, Allah suruh masuk ke dalam the promised land, sudah dijanjikan kemenangan. Mereka kata apa? Engkau masuk dulu, dah okey, kita masuk. Tengok. Dan bermacam-macam lagi.
Jadi kita menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan. Kita cuba amalkan apa yang kita tahu. Apa yang kita amalkan yang kita tahu. Ilmu apa yang kita amalkan apa yang kita tahu. Mastata'tum. Itulah tasawuf. Tauhid, kita mengenal Allah. Tauhid bukan di sini, tapi tauhid di sini, di hati. Kita kata kita kenal Allah, tapi mengharapkan manusia, itu yang saya sebut kalam fadhi. Huha, Allah begini, Allah begitu, Allah begini. Mengeluh dengan apa yang telah Allah tentukan. Sedangkan Allah sebut apa? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Semuanya qada dan qadar itu Allah. Allah buat apa yang dia kehendaki. Tapi dia kata tauhid begini, tauhid dia hujah, tetapi tidak rida ketentuan Allah, kosong juga. Tauhid itu di sini. Tahu tauhid? Dah. Allah yang satu. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Bila kita sudah tahu apa itu la ilaha illallah, tauhid lah tu. Faham Kemudian fiqh. Kita amalkan fiqh. Kita mazhab Syafi'i. Tapi ada juga situasi tertentu kita ada dalil-dalil yang lain, bukan taklid, tapi ada dalil-dalil yang lain. Sebaik-baiknya ikut dalil-dalil itu, bukan taklid saja. Orang kata taklid buta itu untuk orang awam bila kita pelajari ilmu. Tapi yang kita perlu amalkan dengan sungguh-sungguhnya itu adalah tasawuf untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk menyedari bahawa kita ini hamba. Dan kita ini hanya ingin bertemu dengan Allah, tapi sebelum bertemu Allah, bertemu Nabi SAW. Dan juga untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Itu yang kita amalkan setiap hari. Tasawuf ni is an everyday thing. It's a way of life. Jadi ada orang kata, wah kalau tahu banyak nanti susah, tak nak belajar. Itu syaitan. Tinggalkan saja belajar sebab bahaya nanti kau tahu banyak, kau perlu amalkan. Itu kata-kata syaitan, jangan ikut. Imam Ghazali ada sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Pernah dengar kan kata-kata ini? Jangan belajar banyak-banyak, dalam-dalam sangat. Nanti isim. Apa isim? Apa tu isim? Nak terangkan nanti panjang lagi. Masuk kuliah isim pula ni. Isim sendiri tidak tahu. Jadi kita jangan dengar orang kata kita belajar dan terus belajar. Orang akan melihat kita ini melalui ilmu kita. Bagaimana mereka melihat? Dengan kita membawa diri kita dengan ilmu yang ada di dada. Amalkannya. Macam saya mengajar ini, saya kalau tasawuf saya rasa berat. Tapi ini saya satu kewajipan untuk saya, tanggungjawab. Sebab apa saya paling takut? Itulah ayat Al-Quran tu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya, mengapa kamu menyatakan perkara yang kamu tidak kerjakan? Bukan saja mengajar, kita di luar kita suka nasihat orang. Kita suka nasihat orang. Ada orang dia favourite nasihat, tapi tidak boleh terima nasihat. Pendapat dia saja betul. Tapi apa yang dia nasihatkan itu, dia cakap kena banyak bersabar, kita kena terima orang punya nasihat macam ini. Orang kau tegur kita kena terima. Tapi sendiri tak boleh tegur. Itulah termasuk dalam ayat tu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka di sisi Allah amatlah besar kepada mereka yang menyatakan Islam itu diasaskan atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu pergi ke sana. Sekejap saya pernah terangkan kan, kaedah dalam Islam ini apa itu Allah sebut apa, Allah ataupun Nabi SAW, cara susunan itu
Yang paling sukar itu di belakang, yang paling mudah itu di hadapan. Kan? Islam itu diasaskan apa? Ada satu hadis ni, wanita pelihara 3 ini: solat, puasa dan taat kepada suami. Maka pilihlah pintu mana syurga yang hendak dimasuki. Pilih. Wanita, kita dapat offer macam tu tak? Cengit muka. Senang kan? Yang pertama, solat. Masjid paling ramai kuliah apa semua. Wanita, mana-mana solat, wanita bangun tahajud, champion. Duha, champion. Apa-apa solat. Dia ada file. File dia apa? Zikir. Apa nak baca waktu tahajud, doa apa nak baca tahajud, file. Dia ada file. Ada file tu, satu file digunakan, yang file lain semua KIV macam lawyer. Macam lawyer office. Yang kedua, puasa. Wanita bukan puasa Ramadan aja. Puasa sunat mereka, Senin Khamis. Puasa Arafah, banyak puasa mereka kan. Senang tak? Puasa tu ada susah sikit lah. Solat tu senang kan? Puasa. Yang ketiga, taat pada suami. Wanita taat kepada suami. Simple aja. Awak jangan tegur saya, jangan buat muka macam ni depan orang. Awak mengaibkan saya, jatuhkan air muka suami. Dah tu awak perangai macam itu, kan? Baik awak cakap jangan buat, saya tak buat lah. Saya tak berbual dengan awak pun. Lagi sekali, tempat luar, muka dia depan orang dengan suami dia macam itu. Taat tak? Suami suruh buat baik je lah, jaga muka suami. Contoh, ni contoh. Susah tak? Taat. Yang ketiga tu. Tapi kalau tiga-tiga ni dia dapat buat, pilih syurga yang mana? Wanita. Jadi wanita banyak di masjid. Ini tentang ilmu yang bermanfaat. Wanita banyak di masjid. Ramai wanita di masjid. Belajar tentang taat, belajar tentang itu ini. Cerita sama juga. Day in, day out. Tetapi berapa ramai yang taat kepada suami? Apakah ilmu itu bermanfaat? Pelajari agama ini untuk diamalkan dan untuk menjadi isteri yang salihah. Jikalau susah, jikalau tidak jadi, walaupun ada cubaan memang, tapi dengan mujahadah, wanita mujahadah dengan suami. Tetapi apakah itu ilmu yang bermanfaat? Mungkin kebanyakannya kuliah wanita hadiri kuliah fiqh, fiqh tauhid, mungkin kurang tasawuf. Jadi ini pula asas 5 perkara. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Senang, la ilaha illallah, dan bahawa Muhammad Rasulullah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, yang akhir haji ke Baitullah. Berapa ramai orang yang boleh pergi haji ke Baitullah? Itulah. Itu saya terangkan tentang kaedah-kaedah dalam hadis apa yang last tu selalu susah. Faham ya? Teruskan Fahmi. Maka iman itu ialah perkataan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Yes. Dan dalil yang menuntut kita supaya beramal itu sangat banyak sekali sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Dan walaupun seseorang hamba itu masuk syurga hanya dengan rahmat dan kemurahan Allah Ta'ala, namun rahmat dan kemurahannya itu hanya didapatkan setelah seseorang hamba itu mempersiapkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Kerana rahmat Allah Ta'ala itu dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah disebut dalam hadis qudsi, hamba aku itu apabila berjalan kepadaku, aku berlari. Maksud hadis itu. Dan Allah ada sebut melalui lisan Nabi SAW. Hadis qudsi ni, Al-Quran ialah kalamullah. Hadis yang melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Daripada Allah, malaikat Jibril, Nabi. Hadis qudsi langsung daripada Allah kepada Nabi SAW melalui mimpi, dan mimpi Nabi ni benar, ya, mimpi para anbiya ni benar. Allah ada sebut seorang, maksud hadis itu daripada Allah,
hamba aku ini dia melakukan amalan-amalan nafilah yang sunat, yang wajib, kemudian ditambah dengan nafilah, ditambah sehingga aku cintakan dia, maka pandangan matanya adalah pandangan mataku, pergerakan tangannya adalah pergerakan tanganku, pergerakanku, kakinya, semua itulah langkahnya adalah langkahku. Dia ada tafsiran, kita fahamlah ya, itu macam para awliya Allah. Lagi satu, kalau tafsiran untuk umum punya, pandangan matanya adalah pandanganku, maksudnya dia akan memandang perkara yang Allah redha saja. Dia tidak akan melakukan maksiat. Dia tidak akan membuat kerosakan dengan kedua-dua tangannya. Sebab ada hadis Nabi SAW, Al-Muslim man salimal musliman min lisanihi wa yadihi. Akan gitu. Orang Muslim itu ialah apabila ialah orang-orang Muslim yang lain aman daripada kata-katanya dan kedua tangannya. Jadi kakinya akan pergi ke tempat yang Allah redha saja. Sebab itu melakukanlah yang sunat, Dan ini adalah antara amalan untuk kita juga masuk ke syurga Allah dengan mudah. Tapi dengan rahmat Allah masuk. Kerana ada seorang sahabat Nabi SAW, pada satu malam itu bersama Nabi, hari itu, malam itu dia memang betul-betul mahu berkhidmat kepada Nabi. Air wuduk Nabi disediakan, capal Nabi diletak betul, apa yang Nabi hendak, dia khidmat. Kemudian Nabi lihat dengan kesungguhannya itu, Nabi bertanya kepadanya, Sal tu minta kepadaku. Apa yang dia sebut? Murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya aku tidak dipisahkan dengan kau di dalam syurga. Tidak mau berpisah dengan Nabi SAW dalam syurga. Semua sahabat nak dekat dia dengan Nabi. Apa Nabi sebut? Nabi tanya, itu saja. Nabi fikir sekejap, kemudian Nabi sebut, A'inni ala nafsik bikathrati sujud. Bantu aku untuk permintaan kau itulah dengan banyak sujud. Inilah nafilah yang Allah sebut. Pandangan matanya, apa yang Allah redha saja. Pergerakan tangannya, apa yang Allah redha saja. Ya, teruskan Fahmi. Seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab, memang betul begitu. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana, iaitu masuk syurga dengan selamat, dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana? Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut sehingga ke akhir hayatnya? Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahawa dia tidak muflis atau rugi? Berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, wafat 110 Hijrah, rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalamnya mengikut amalan kamu. Baik. Siapa Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu? Seorang tabi'in. Beliau adalah anak susuan kepada salah seorang isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Imam Hasan Al-Basri ini pada zaman Sayyidina Ali ada halakah-halakah di masjid ada halakah. Dan halakah-halakah ini mengikut riwayat banyaknya cerita tentang macam-macam lah. Kalau nak ikut istilah sekarang, ustaz-ustaz komedi. Kita nak tarik orang. Jadi orang ketawa, orang suka, orang datang dalam masjid, tapi dicemari dengan tertawa berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi dah sebut jangan tertawa berlebih-lebihan kerana ia boleh mematikan hati. Kita kat tu macam mana nak tarik orang? Kita ambil yang paling senang sekali. Berapa ramai ustaz-ustaz, saya tidak mau sebut di mana, yang mengajar dengan komedi, terlalu banyak komedi. Ada berapa ramai ustaz yang mengajar bukan dengan komedi,
tetapi penuh majlisnya barakah. Siapa? Salah satunya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Menusuk terus kalbu, masuk. Kan? Jadi waktu itu Sayyidina Ali akan melihat itu halakah apa? Bubarkan. Tapi apabila Al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu berjalan di satu tempat melihat halakah, kemudian tanya, siapa yang beri seperti tausiah, wasiat dan nasihat itu? Hasan Al-Basri. Biarkan dia. Itu kedudukan Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hasan Al-Basri jugalah yang menyatakan tentang setiap apa yang dibelanjakan oleh anak Adam itu. Ni tentang masuk bab tahlil sikitlah, tahlil arwah. Orang kata beri makan kan. Kenapa beri makan? Patut orang luar yang bawa makan. Memang orang luar bawa makan. Sekarang ada package lagi pada pengurusan jenazah kan, makan. Imam Hasan Al-Basri sebut apa yang dibelanjakan, apa sahaja yang dibelanjakan oleh anak Adam itu, maksudnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali beri makan pada orang. Allah terlalu mulia untuk menyoal seorang hamba apa yang kau dah lakukan dengan duit kau untuk kasih orang makan. Allah terlalu mulia. Maksudnya amalan ini sangat mulia, beri makan. Itu kata-kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka Imam Ghazali menjawab, maksudnya memang betul begitu dengan iman, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Masuk dengan iman saja kan. Nabi SAW ini untuk zuriat keturunan Nabi SAW. Nabi ada sebut dalam satu hadis, janganlah, maksud hadis itu, janganlah umat-umat Nabi SAW datang pada Nabi dengan amalan-amalan mereka dan kamu datang membawa nasab sahaja. Memalukan Nabi. Siapa yang memalukan Nabi? Para ulama juga tidak redha, walaupun bukan daripada kalangan keturunan Nabi SAW, tidak redha. Apalagi daripada kalangan keturunan Nabi SAW, para habaib yang saleh, yang awliya Allah, lagi mereka tidak redha. Dan ada juga yang saya sebut hari itu, apa, thalathatun fi zillil arsh yauma la zilli illa zilluh. 3 golongan yang mendapat naungan arsh Allah. Pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Apa? Imamun adil, ketua yang adil, wa muadzinun hafiz, muadzin yang menjaga azannya, wa qari'ul Quran yuqra'u fi kulli lailah 100 ayah. Dan orang yang baca Al-Quran pada setiap malam 200 ayat. Ini antara amalan. Nabi sudah sebut. Berapa banyak dalil lagi? Apa lagi nak? Semata-mata dengan iman. Apakah iman itu benar-benar kepada Allah hingga boleh terselamat? Seperti saya sebut, ada orang kata kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan solat. Betul. Dalam kitab Tariqah Alawiyah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyebut para habaib atau ulama menyatakan seseorang yang meninggalkan solat mengharapkan masuk syurga, itu antara tulil amal, panjang harapan, angan-angan, seperti Yahudi, mereka the chosen one. Orang yang meninggalkan solat dan mengharapkan masuk syurga seumpama orang yang naik ke puncak gunung dan terjun. Berapa ramai yang hidup, berapa ramai yang mati. Itulah orang yang tidak solat, meninggalkan solat dengan menyatakan boleh masuk syurga. Nak gamble? Kita naik lagi satu tahap lagi. Nak masuk syurga kerana bidadari, ditakuti dengan amalan juga, ya, dengan amalan, tapi nak nikmat-nikmat syurga, nak bidadari, nak itu, nak ini, ditakuti orang macam ini yang saya sebut ni untuk meningkatkan kita punya
amalan, meningkatkan kita punya rasa perhambaan, meningkatkan kita punya ketakwaan. Siapa yang nak bidadari, siapa yang nak yang mahukan nikmat-nikmat syurga saja, ditakuti, bukan masuk syurga dulu, dicelup ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab kita punya target untuk masuk syurga, untuk bersama Rasulullah SAW. Dan yang nikmat yang paling agung ialah melihat Allah di syurga. Supaya kita tidak lari, kita fikir kita punya nikmat ini untuk bersama Nabi SAW, bersama Allah dan Nabi SAW. Siapa yang tidak dapat rasa kehadiran Nabi di dalam hidup dia di dunia ini, ditakuti di sana susah nanti. Sebab itu saya tekankan, rasalah kehadiran Nabi bersamamu, rasalah kehadiran Nabi bersamamu di dunia lagi. Faham? Saya bagi pada Ustaz Amir. Cakap sikit. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Minggu depan kadar balas mengikut kadar amalan. Kadar balasan. Ada apa-apa soalan? Perempuan ada soalan tak? Adab belajar. Adab belajar. Okey, adab belajar. Adab belajar yang basic punya. Sebelum datang kelas, baca apa yang hari ni akan itu. Macam telaah dulu. Salah satunya, apabila kita baca atas pemahaman kita, kemudian kita masuk kelas, apabila guru menyampaikan pemahaman lain. Dan jikalau kita baca pemahaman kita, kita tidak faham, kita tulis di situ soalan, apa yang nak ditanya, question mark. Kadang-kala tanpa ditanya, dalam kuliah itu sendiri, guru sudah sebut pemahaman guru. Kalau guru tidak sebut, kita masih belum dapat soalan tu, kita bertanya. Salah satunya, get ready. Lagi satu, macam kita baca kitab lain, boleh tanya on the spot kan. Kuliah ini, macam Ustaz Amir sering menyatakan, ilmu ini al-ilmun khazain. Ilmu ini khazanah. Ini hadis Nabi SAW. Mafatihuha soal, dan kuncinya ialah pertanyaan. Fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'ah. Maka bertanyalah, kerana dalam pertanyaan itu akan diberikan ganjaran pahala untuk 4 golongan ini. Yang pertama, as-sa'il, yang bertanya. Wal alim, yang menjawab, yang mengajar. Wal mustami', yang mendengar. Dan wal muhibbu lahum, dan mereka yang cinta kepada semua ini. Ada ganjaran pahala. Kerana apa? Adabnya lagi satu, apabila kita bertanya ini, kita soalan kita jangan suruh orang tanya. Kita tanya, orang lain akan dapat ilmu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau Al-Faruq, beliau suka bertanya-tanya dengan sahabat. Ada perkara yang beliau tanya untuk kuatkan keyakinan beliau. Ada perkara yang tidak lihat sahabat ini sama ataupun tidak. Jikalau tidak sama, ada ilmu baru. Dan apabila beliau bertanya dengan orang-orang yang mengetahui, beliau lihat orang sahabat-sahabat yang alim juga, apabila sahabat tu menyatakan apa? Allahu a'lam, beliau marah. Allah Maha mengetahui. Beliau marah. Beliau kata apa? Maksud beliau itu dalam kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menerangkan. Sayyidina Umar kata apa? Aku bertanya engkau, bukan bertanya tentang ilmu Allah. Aku tahu Allah Maha mengetahui. Aku cuma nak tahu, jikalau engkau tahu atau tidak tahu. Jawab ni satu. Tahu ataupun tidak tahu. Jadi bertanya ini, apabila kita bertanya, yang lain akan dapat. Macam dulu saya punya soalan kadang dalam kelas, Ustaz Amir kita ada belajar malam berapa orang gitu kan. Saya nak tanya Ustaz Amir, ada perkara khilaf ni. Oh, ini yang lain tahu ni. Haram ni tak boleh, ni haram ni tak boleh. Oh, haram. Aku nak tanya jugalah. Kau jangan tanya perkara ni. Apa Ustaz? Kita bukan nak test ilmu, kita nak ilmu. Jangan tanya, memalukan.
Pasal tak bukan dalam kelas itu kita lepas session kita sendiri. Saya tanya. Diorang sendiri terpelajat yang perkara itu khilaf. Saya nak ilmu juga. Saya dengar perkara ini khilaf. Jadi kita bertanya. Macam Ustaz Hamid sering kata, no question is a stupid question.